Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita bersama-sama di dalam, insya-Allah, antara taman-taman syurga dan satu majlis ilmu secara santai di hujung minggu. Lebih-lebih lagi santai menjelang kemerdekaan dan sudah pun cuti sekolah. Saya pun tak perasan cuti sekolah. Rupanya cuti sekolah minggu depan. So, kuliah saya ialah pada Sabtu terakhir setiap bulan. Sabtu terakhir setiap bulan pun kadang-kadang kita tak sedar kan. Dia cepat sangat. So, kita akan bincang tentang faraid dan kita akan bincang tentang hal ehwal pusaka lah. Kitab kita, kitab fiqh manhaji. Kitab fiqh manhaji ni adalah kitab yang dikarang oleh pensyarah Universiti Al-Azhar. 3 orang pensyarah dia bergabung tenaga menghasilkan kitab yang tebal, 3 jilid. Kita cuma pilih beberapa tajuk. Tajuk faraid, tajuk wasiat, tajuk hibah. Tak pasti bila kita akan habis, tapi tak apa. Kita mulakan dengan faraid. Dan dalam perbincangan kita ataupun ulang kaji kita, bincang tentang hak-hak si mati. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka yang pertamanya kita kena uruskan jenazah dia. Mana kita kena mandikan dia, kafankan dia, solatkan dia, dan kita kebumikan dia. So, settle. Kemudian kita uruskan dia punya hutang piutang. Itu yang kita bincangkan bulan lepas lah. Kita uruskan dia punya hutang piutang. Kita bincangkan tentang badal haji contohnya. Badal haji, bukan bedal haji. Badal haji. Sebab badal haji maknanya orang yang boleh melakukan badal haji ni mereka yang pernah menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Tapi dia bukan semua si mati kita perlu buat badal haji. Kalau masa dia hidup pun dia tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadat haji di Mekah. Contohnya apa yang gelandangan ke, yang apa yang tak ada duit lah, maknanya yang minta sedekah, yang dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat, tak ada waris apa semua, kita tak perlu buat badal haji pun dekat dia, sebab dia memang masa dia hidup pun dia tak mampu. Dia bukannya semua wajib. Yang mampu masa hidup tapi tak buat, dan kita buat badal haji lah. So, badal haji itu pun dibuat oleh orang yang pernah melakukan ibadat haji. Siapa yang tak pernah buat, dia tak boleh buat lah badal haji. Dia kena buat haji untuk dia dulu, tak boleh nak ambil upah badal. Kemudian seorang yang buat untuk seorang saja, dia tak boleh buat badal haji. Lepas tu satu nama, kemudian niat satu nama lain, ambil gambar pula. Itu yang jadi bedal haji tu. Sebab tu badal haji pun kadang-kadang susah lah, sebab mana orang boleh pergi haji beberapa kali kan, kecuali orang tertentu saja. Kita dapat sekali je, sekali tu pun queue tak berapa queue yang lama lah kan. So dia memang tak apalah, kita berhati-hati je lah untuk yang badal haji tu, biar betul-betul melakukan badal haji. So, selepas kita bayar hutang, kita menunaikan wasiat. Wasiat si mati. Cumanya
kita di Malaysia ni dia ada satu lagi special kita di Malaysia ni, sebab kita adanya harta pencarian. Dalam kitab ni tak adalah harta pencarian, sebab kita guna kitab Universiti Al-Azhar kan. Pengarang Universiti Al-Azhar dia tak bincang pasal harta pencarian, tapi saya fikir takut kita terlepas tajuk harta pencarian, jadi saya masukkan ataupun saya selitkan perbincangan tentang harta pencarian di dalam perbincangan tentang hutang si mati, sebab isu tentang harta pencarian ini dikira sebagai hutang si mati dengan pasangan dia. Jika pasangan itu menuntut, maka kita kena selesaikan harta pencarian kepada pasangan si mati sebelum kita laksanakan wasiat dia, dan akhirnya kita bahagikan harta itu mengikut faraid yang akan kita bincang selepas daripada inilah. So harta pencarian ini ada yang kata harta pencarian ni tak ada dalil. Tak ada dalil. Memanglah kita tak jumpalah ayat di dalam Al-Quran yang sebut perkataan harta pencarian, ataupun dalam hadis pun tak ada perkataan harta pencarian itu. Tapi kita tidak boleh mengatakan harta pencarian itu tak ada dalil. Sebab pendalilan di dalam hukum fiqh, di dalam syariat kita ini banyak. Kalau kita belajar usul fiqh, dalil itu kita pecahkan kepada dua. Satu, dalil yang disepakati oleh ulama, disepakati oleh ijma'. Semua bersetuju ini adalah dalil-dalil yang diguna pakai, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini adalah 4 dalil yang tidak ada pertikaian, tidak ada percanggahan pendapat. Semua ulama menerima dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Tetapi di sana terdapat beberapa cara untuk mendapatkan dalil, itulah cara untuk kita istinbat hukum, cara untuk mengeluar hukum terhadap beberapa perkara yang mana terdapat perbezaan pendapat lah di kalangan ulama. Di sana ada istihsan, kita panggil equity istihsan, ada istishab. Kita melihat perkara yang asal tu sebagai hukum perkara tu. Kita ada amal ahli Madinah, kita ada asyar'u man qablana, macam-macam perbahasan, dan salah satunya perbahasan tentang uruf. Al-urufu muhakkamah dia panggil. Suatu uruf yang akhirnya dia membentuk satu undang-undang. Uruf itu bermaksud satu budaya tempatan, yang mana budaya itu kekal di satu-satu tempat tersebut, dan akhirnya dia menjadi satu kebiasaan, dan akhirnya dia menjadi undang-undang. Al-urufu muhakkamah dia panggil. So jadi harta pencarian ni dia termasuk dalam kategori al-urufu muhakkamah. Satu uruf, satu kebiasaan yang akhirnya menjadi satu undang-undang. So kebiasaan harta pencarian ni dia bukan kebiasaan yang berlaku secara dalam kehidupan kita, nenek moyang kita macam tu biasa. Bukan macam tu saja, sebab dia sudah dikanunkan dalam undang-undang. Maknanya negara kita, pakar-pakar undang-undang ni, dia sudah pun gazetkan benda tu dalam undang-undang untuk uruskan harta pencarian tadi. Dia bukan wujud secara budaya sahaja, dia sudah pun dikanunkan di dalam Akta Keluarga Undang-Undang Islam ataupun enakmen Keluarga Undang-Undang Islam di setiap negeri. Dia asalnya daripada carian laki bini. Carian laki bini ini adalah satu adat yang daripada adat pepatih ke apa semua, adat carian laki bini. Kemudian dia berkembang dan akhirnya diwujudkan di dalam enakmen Keluarga Islam. So di dalam section 2 itu dia sebut harta pencarian, harta yang diperolehi bersama oleh suami atau isteri semasa berkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Section 2 lah.
Dia mana-mana kalau kita buka undang-undang, sebab saya lawyer kan, buka undang-undang, definisi itu ada selalunya pada section 2 lah. Section 2 tu dia akan cerita tentang definisi dulu. Definisi tu, definisi ni. So kalau kita buka undang-undang akta atau enactment tu, dia akan cerita definisi pada section 2. So section 2, enactment keluarga Islam negeri Selangor contohnya, sebab kita berada di negeri Selangor, dia ceritakan lebih kurang harta pencarian ni harta yang diperolehi oleh suami isteri. So yang pertamanya, asalkan mereka ini adalah suami isteri. Bila mereka ini menjadi suami isteri, maka harta yang diperolehi selepas berkahwinnya seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka harta itu dikira harta sepencarian. Tapi bukan semua juga, tertakluk je lah, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Tapi yang pertamanya, yang pentingnya ialah harta itu adalah harta selepas perkahwinan. Harta yang terhasil oleh suami dan isteri selepas perkahwinan. Jadi harta yang masing-masing bawa sebelum berkahwin, dia bukan harta sepencarian. Contohnya sebelum saya berkahwin, saya sudah membeli sebuah rumah. Isteri saya pun sudah beli, dia sudah beli kereta dia apa semua. So apa yang dia ada, bukan isteri saya lah, mana-mana lah, maknanya suami isteri tadi, apa yang dia bawa masing-masing, itu bukan harta sepencarian, itu kita panggil harta bawaan. Setiap orang dia bawa harta masing-masing. Kita istilahkan harta bawaan lah. Harta bawa, dia bawa masing-masing. Masing-masing bawa harta masing-masing, so itu bukan harta sepencarian. Harta sepencarian selepas dia kahwin, so dia beli rumah. Rumah itu adalah harta sepencarian sebab terwujudnya ataupun menjadi harta kepada pasangan itu selepas perkahwinan. Cuma harta bawaan tadi dia boleh menjadi harta sepencarian sekiranya ada improvement terhadap harta tersebut. Kalaulah dia beli tanah kosong, lepas kahwin pun tanah tu kosong, dia juga macam tu je, dia dalam hutan rimba kan, dalam rock, kalau kata dalam rock, beli dia rock situ je. So dia tidak jadi harta pencarian lah, harta bawaan dia je lah. So pasangan dia tak boleh nak tuntut itu sebagai harta sepencarian sebab dia sudah pun memiliki harta tersebut sebelum dia kahwin. Sebab harta sepencarian ni dituntut oleh pasangan. Dituntut oleh pasangan apabila berlaku 3 keadaan. Dia panggil 3 kausa tindakan, cause of action, 3 tindakan. Dia kalau tak berlaku perkara ni, harta sepencarian tidak boleh dituntut. Yang pertamanya apabila berlakunya perceraian. Perceraian hidup lah, berlakunya perceraian semasa hidup. So bila bercerai, confirm dah ada perintah perceraian itu, maka pasangan masing-masing boleh menuntut harta sepencarian lah. Dia bukan saja isteri tuntut daripada suami, suami juga boleh tuntut daripada isteri. Sebab nama dia pasangan. Yang keduanya ialah apabila berlakunya poligami. Apabila berlaku poligami, maka isteri pertama boleh terus tuntut harta sepencarian. Sebab kalau dia tak tuntut, kok dia akan jadi confused nanti. Ini harta untuk isteri mana, ini harta untuk isteri mana. So harta sepencarian ni dia berbeza. Isteri yang lama sepatutnya dapat lebih banyak lah. Sebab itulah dituntut lebih awal supaya lebih jelas manakah harta dia bersama dengan suami dia, manakah harta suami dia bersama dengan mandu dia pula. So bila berlaku poligami, harta sepencarian boleh dituntut, dan satu lagi harta sepencarian boleh dituntut dalam isu yang kita bincang ni lah, apabila berlakunya kematian. Apabila berlaku kematian, maka pasangan boleh menuntut harta sepencarian. Jadi dia adalah seolah-olahnya satu hutang antara si mati dengan pasangan dia. Kadang-kadang kita rasa pelik kenapa suami juga boleh tuntut harta sepencarian. Sebab di luar sana kadang-kadang suami bila dia beli harta, dia letak nama isteri. Asal beli harta je letak nama isteri, asal beli harta je letak nama isteri, tak ada pun nama dia. Malahan dia yang bisnes, dia yang cari duit tapi letak nama isteri. Sama ada sayang isteri atau takut isteri. Ada satu kes, memang betul satu kes, 15 keping geran tanah kan. Lepas tu dia bercerai. Bila bercerai,
15 keping tu semua nama isteri dia, sedangkan yang buat bisnes adalah suami. So suami tuntut daripada isteri. Selalunya isteri minta daripada suami, suami tuntut daripada isteri. So dia bila berlaku benda-benda macam tu, dia selalunya dia akan membuka aib lah. Dia akan membuka aib. Dia kata isteri dia ni queen control lah apa semua. Asal beli je letak nama isteri kan. Jadi dia terpaksa tuntut lah dah sebab dia bercerai. Kalau tidak dia tak ada. Geran tanah semua nama isteri. So dalam kes tu lebih kurang dalam 7 atau 8 keping dapat kat dia, baki tu dapat kat bekas isteri dia lah. Anak-anak dipanggil untuk memberi keterangan untuk menunjukkan bahawa sahaja mak dia ni queen control. Jadi masalah. Jadi masalah sebab itulah benda-benda ni jangan bergaduh. Dia sebenarnya isu harta pencarian ni kita tidak perlu pun untuk bawa ke mahkamah syariah sekiranya pihak-pihak bersetuju secara luar mahkamah. Bila adanya pasangan itu menuntut harta pencarian dan kalau kita boleh bersetuju tentang jumlah itu, kita bersetuju je lah. Sebab bila bawa ke mahkamah, dia akan jadi makin parah lah. Dia akan jadi makin parah. Dia punya anak beranak tu pun dah jadi, ini sokong ayah, ini sokong mak. Sokong ayah, ini sokong mak. Jadi payah. Sedangkan benda tu dah pun berlaku isu antara pasangan. Kita pun tak tahu kan, macam-macam dia punya konflik rumah tangga. Selesaikan secara baik, selesaikan, maknanya minimalkan pergaduhan itulah bagi saya. Kita minimalkan. Kerana benda dah tak boleh nak bersama, dah terpaksa bercerai lah kan. Talak adalah perkara harus yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang itu adalah solusi yang terbaik yang ada. Itu ajalah dalam untuk menyelesaikan. Tidak hari-hari duduk dalam keadaan berdosa juga. Kau marahkan aku marahkan kau. Kau dah tak layan aku tak layan kau. Jadi ke mana pun kadang-kadang perceraian adalah jalan yang terbaik. Tapi kita selesaikanlah benda-benda tu, nak tuntut jugalah. Benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Tapi itulah bila tak bincang tu dah macam-macam lah. Sampai ke mahkamah pun kau tuduh aku tuduh kau. Jadi benda tu kadang-kadang mengaibkan lah. Dan mahkamah di Malaysia ni masih lagi dia berlaku secara umum. Walaupun benda tu dalam rumah tangga. Kecuali di Perlis baru memulakan langkah untuk dia panggil mahkamah in camera. Kalaulah permohonan boleh dibuat untuk menjalankan bicara itu secara in camera, dia panggil secara tertutup. Tapi itulah tertutup pun dia tengok kes jugalah, takkanlah semua nak ditutup. Sebab dia akan jadi rumit. Tertutup ni kena ada polis jaga, orang lain tak boleh masuk. Kalau terbuka dia akan buka aib. Tapi kebanyakan mahkamah di Malaysia memang masih lagi terbuka kan. Kadang-kadang kita pergi ke mahkamah pun kita tak sangka, kawan aku ada, kenapa? Rupanya dia ada isu dengan isteri dia kan. Dia dah sembunyikan daripada kita. Tapi sebab benda tu terbuka, mahkamah ni terbuka. Jadi kadang-kadang itulah yang queen control tu pun akhirnya bergaduh lah pula, bukan sekadar bekas suami, bekas isteri dengan anak-anak pun dia akan jadi bergaduh. Ada yang sokong ayah, ada yang sokong mak dan macam-macam lah. So apa yang saya nak cerita tadi, dia harta sepencarian adalah harta yang diperolehi oleh pasangan tadi selepas berlakunya perkahwinan. Dan dia tidak semestinya melihat kepada, kita panggil takat sumbang, ataupun kita panggil sumbangan secara langsung ataupun sumbangan secara tidak langsung. Sebab di kalangan orang awam, kadang-kadang dia kata, isteri ni dia suri rumah. Dia tidak memberi apa-apa sumbangan pun untuk saya dulu, untuk si suami ni dapatkan rumah. Dia suri rumah aja. Suri rumah aja. Suri rumah aja tu yang jadi panas si isteri ni. Sebab harta sepencarian ni, sebab dia suri rumah lah dia dapat harta sepencarian, sebab dia kahwin. Kalau dia tak kahwin, dia tak dapat. Sebab harta pencarian ni dia bukan melihat kepada sumbangan secara langsung sahaja, dia ada juga sumbangan secara tidak langsung. Dia panggil takat sumbang. Takat sumbang dia tu adalah sama ada langsung atau tidak langsung. Secara langsung ini adalah pasangan itu memberi sumbangan secara langsung. Yang pertamanya dari sudut kewangan lah. Pasangan itu memang dia yang membantu pasangan itu untuk mendapatkan harta tersebut. Contohnya yang pernah saya handle,
suami beli rumah, tetapi duit deposit memang diberi oleh isteri. Sebab suami dia tak boleh nak simpan duit. Dia yang kerja tapi duit tu memang habis macam tu je kan. Memang habis je kan, dia tak boleh nak menyimpan. Isteri yang tukar simpan. Tapi isteri pun kerja juga. Cuma isteri ni dia kerja, dia jual nasi lemak, jual kuih macam itulah. Yang suami ni memang kerja kerja pagi kerja pagi balik petang lah. Maknanya ada punch cardnya, ada apa semualah, ada slip gaji, boleh buat loan apa semua. Isteri tu susah lah nak buat loan sebab dia kerja macam tu je kan. Tapi nak beli rumah, duit deposit datang daripada isteri. Sebab isteri juga menyimpan hasil daripada dia meniaga kecil-kecilan, buat nasi lemak, meniaga payung ni lah, meniaga payung tepi jalan ni. Tapi itu yang akhirnya dapat kumpul duit untuk membayar deposit rumah. So isteri yang bayar, tetapi nama dalam perjanjian jual beli dibuat nama suami sebab suami yang akan buat loan. Yang akan buat loan, jadi isteri tak masuk nama dia. Dia pun tak ada EPF, tak ada guna pun. Dalam kes saya tu lagilah sebab isteri tu adalah warga negara Indonesia, kad penala merah kan. Lagilah dia tak boleh nak membeli property di Malaysia ni. Dia ada rule dia lah, kalau lah bukan warga negara nak membeli harta, dia lagilah rumit dia punya peraturan dia lah, dikira foreign investment. So lagilah dia tak layak lah kalau membeli, dia terpulang kepada negeri, rule masing-masing lah. Selalunya kalau foreigner ni dia nak beli, dia kena beli rumah yang mahal. Kalau dia beli rumah yang murah, kerajaan tak bagi. Sebab tak ada faedah pun kau beli. Kalau kau nak beli, kau beli rumah mahal, tak apa, dia kira foreign investment. So dia ada syarat-syarat dia lah. Setiap negeri dia ada syarat masing-masing. So dalam kes tu lagilah dia tidak dapat membeli secara zahirnya, dia tidak dapat membeli, maka dia menumpang sahaja, mengharapkan suami dia yang membeli. So deposit daripada dia, loan, nama dalam perjanjian jual beli nama suami, perjanjian pinjaman juga nama suami sebab suami yang boleh buat pinjaman, dia ada slip gaji apa semua. So macam itulah lebih kurang. So harta tu harta pencarian lah sebab adanya sumbangan daripada isteri. Cuma saya nak cerita tadi, kalaulah isteri, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, kalaulah kita kata isteri tadi dia tidak memberi apa-apa sumbangan kewangan, memang dia betul-betul suri rumah sahaja. Tadi itu tak apalah yang dia bekerja juga, jual nasi lemak, jual kuih. Contohnya dia memang betul-betul suri rumah sahaja, dia hanya menguruskan anak-anak, dia menguruskan makan minum, dia menguruskan baju, pakaian, kemah rumah, memang betul-betul suri rumah, maka dia juga layak untuk mendapat harta pencarian. Walaupun dia suri rumah, dia panggil itu sumbangan tidak langsung. Yang bagi duit tadi sumbangan langsung. Menjadi isteri itu adalah sumbangan tidak langsung, dan selalunya di Malaysia ini sumbangan isteri secara tidak langsung tadi, apabila berlakunya tuntutan, trend mahkamahnya sekitar 1/4 ataupun 1/3 adalah milik isteri. Isteri yang suri rumah tadi, bukan isteri yang kerja. Isteri yang suri rumah tadi selalunya 1/4 ataupun 1/3 akan jadi milik isteri. Maknanya sekitar 25% hingga 33.33%. Selalunya mahkamah tak tulis lah macam tu. Mahkamah tulis 33 ataupun nampak sikit sumbangan je dia 35, ataupun memang dia suri rumah saja 30. Tengok kes by kes lah. Tapi selalunya akan dapat untuk isteri yang macam tu antara 1/4 hingga 1/3 lah. Paling minimum pun 1/4, 25% dia akan dapat sebab dia adalah suri rumah yang membantu suami tadi, dan disebabkan dia suri rumah yang baik, maka suami itu pun dapat bekerja dengan baik, dapat meningkatkan income, dan akhirnya daripada income itu membeli harta kan. Kalau dapat isteri yang kan, isteri yang tidak boleh menguruskan kehidupan suami, suami pun tak boleh nak kerja dengan baik kan. So jadi masalah juga untuk suami mendapatkan harta. So jangan kita anggap harta pencarian ni, oh dia tak kerja so tak ada harta pencarian. Kesian kat dia. Itu pun isteri-isteri tengah fight sebab dia kata 1/4, 1/3 tu sikit. Dia nak 1/2. 1/2 ni selalunya kalau ada sumbangan langsung lah. Mana isteri itu sedikit. Macam kes saya tadi lah. Kes saya tadi maknanya isteri itu juga menyumbang secara kewangan lah. Secara kewangan
Dia panggil sumbangan langsung. Sumbangan langsung kadang-kadang bukannya kewangan betul, kadang-kadang tenaga dia. Contohnya dia yang tolong suami dia pergi toreh getah kan. Tapi duit itu semua suami yang pegang. Tapi dia yang tolong meniaga, mana suami dia buka kedai, isteri pun bersama juga dalam kedai tu, kedai runcit ke apa ke. Itu sumbangan tenaga, itu sumbangan langsung. Itu bukan suri rumah, itu sumbangan langsung dia kira. Walaupun dia tak bagi duit tapi dia bagi tenaga. Dia bagi tenaga, itu sumbangan langsung. Itu tinggi lah. Kalau dapat buktikannya itu lebih tinggi. Sebab kalau isteri dia nak buktikan dia nak 50-50, dia kena buktikan ada sumbangan langsung. Sama ada dari sudut duit ataupun dari sudut tenaga. Maknanya suami dia bekerja tu, dia pun tolong juga bekerja. Sama-sama toreh getah, sama-sama buat bendang sawah, sama-sama apa berniaga kedai runcit bersama suami dia kan. Suami dia buka bengkel pun dia bersama kat dalam bengkel tu. Tak tahulah. Tapi maknanya dia akan dapat lebih daripada yang suri rumah tadi. Sebab suri rumah tadi sebenarnya suami perlu membayar tugasan isteri. Isteri yang masak nasi, lepas ni kita balik pada kuliah subuh ni, isteri masak sarapan pagi contohnya. So kita pun bayar pada isteri kita. Nah hari ni RM10 sebab buat sarapan untuk abang. Kalau kita bayar hari-hari macam tu, dia tidak layak untuk tuntut harta pencarian. Sebab kita dah bayar. Kita kira satu hari tu, hari ni dia kerja basuh, hujung minggu banyak sikit kerja sebab dia basuh baju apa semua. Hari ni upah dia 100. Kalau kita bayar isteri kita hari-hari macam tu, tak adalah harta pencarian sebab kita bayar hari-hari. Tapi mana ada suami bayar macam tu? Sebab itulah dia berhak tuntut harta pencarian sebab kita tidak bayar dia hari-hari macam tu. Itu konsep dia. Sebab semua benda tu sebenarnya ada tanggungan suami. Apabila isteri membantu, sepatutnya suami upah kepada isteri. Tapi suami memang tak upah pun. Dia kira engkau yang masak nasi, engkau yang basuh baju apa semua kemah rumah, tak ada upah pun. Sebab itulah dia berhak kepada harta pencarian. Itu adat kita. Jadi kalau kita ada kes-kes yang sekitar kita pun yang sekadar suri rumah, maka kita iktiraf jugalah dia. Bukan berlaku pada kita pun, mungkin berlaku pada ahli keluarga kita yang lain kan, sahabat handai kita ke apa. So maknanya kita kena memahami dia ada hak untuk menuntut harta pencarian. Tak perlulah bawa sangat ke mahkamah. Bagi saya selesaikanlah secara baik. Bahkan kalau ikutkan trend mahkamah, jika isteri itu suri rumah, logiklah dia dapat harta pencarian. Kalau suami itu pula suri rumah ataupun sura rumah. Sura rumah, sebab suri rumah tu untuk isteri. Jadi kalau suami yang tak kerja, suami yang tak kerja macam mana? Ataupun sumbangan suami itu sikit. Saya ada handle juga satu kes, isteri dia adalah head department untuk human resource, satu company yang besar. Saya ingatkan berapa je gaji isteri dia. Yang jumpa saya ni suami dia. Gaji isteri dia 27,000 sebab dia head department human resource. 27,000. So dia kerja juga, gaji dia 56,000 kat sebenarnya. Boleh juga dah menampung sebenarnya. Tetapi bila anak dia masuk sekolah rendah ni, si isteri lah yang minta abang Muti je lah kerja bang. sebab dia rasa tak best kan. Dia suruh suami dia ni pergi hantar anak sekolah, ambil anak sekolah. Kemudian kalau abang nak buat kerja, abang buatlah apa-apa kerja. Tapi dia tak nak lah anak dia naik bas, turun bas apa semua kan. Dia nak suruh hantar dan dia tak sempat lah nak hantar. Sebab dia apa somebody dalam company dia tu kan, dia memang tak sempat lah benda-benda macam tu, stay back lah apa semua, dia pula yang dan memang itu income dia, nak kata apa kan. Si suami tu yang bimbang sebenarnya, bimbang takut diceraikan oleh isteri. Sebab dia pula yang terpaksa menjadi sura rumah. Saya panggil dia sura rumah lah tu sebab dia yang pula kena berhenti kerja. Dia berhenti kerja, dia buat freelance lah, freelance takaful macam-macam lah dia buat juga, bukanlah tak bekerja langsung. Buat kerja-kerja macam tu sahaja. Jadi sebenarnya ada juga beberapa kes panggil apa, kes yang minoriti, kes yang sikit-sikit dibawa ke mahkamah, yang mana kalau dalam kes macam tu semua properti dibeli atas nama isteri lah. Dibeli atas nama isteri, dan kalaulah berlaku konflik, dalam kes saya tu tak berlaku konflik pun, dia cuma konsak awal aja. tak adalah berlaku sampai perceraian pun, cuma dia jadi pelik lah sikit sebab dia pula yang terpaksa macam, yalah sebab isteri dia dah memang bergaji besar kan.
takkanlah dia nak lepaskan pula isteri dia, kan? Kadang-kadang kita pun macam-macam lah faktor kehidupan di luar sana. So ada juga kes suami yang menuntut harta pencarian, dan apabila properti itu banyak dibeli oleh ataupun nama isteri tadilah. Cumanya kalau sura rumah tu dia takkan dapat lah 1/3, 1/4. Saya rasa dia dapat dalam 5% sahaja. Sebab sumbangan tak langsung dia tu, sumbangan tak langsung oleh suami dia takkan banyak. Sumbangan tak langsung oleh isteri tu yang banyak. Sebab suami dia yang sepatutnya mencari nafkah, dia cuma ada hujahan dia lah. Dia kata, saya sebenarnya kalau isteri saya tak kerja pun saya layak dah. 5-6 ribu gaji saya boleh je saya tanggung isteri saya, tak ada rumah pun saya boleh bayar sewa, dia kata. Contohnya lah. So isteri saya bekerja dengan izin saya, kalau saya tak bagi izin dia tak boleh bekerja. Macam-macam lah yang boleh hujah. Tapi bukan kes yang saya handle tadi lah. Kes saya handle tadi dia tak bercerai pun. Dia just consultation sahaja. Tak ada isu pun, setakat ni tak ada isu lah. Dia cuma bimbang kok belakang hari. So ada juga kes-kes yang macam tu, yang isteri tu yang banyak income dan suami tuntut. Betul, saya kata suami memang boleh tuntut, tetapi kalaulah suami itu tidak dapat membuktikan sumbangan langsung dalam bentuk kewangan tadi, sumbangan tidak langsung suami itu akan jadi rendah. Sumbangan tidak langsung isteri itu tinggi. Sumbangan tidak langsung isteri 1/4, 1/3. So, kalau suami tidak langsung dia akan jadi sekitar 5, kalau dapat 10% tu pun dah kira bagus. So suami memang dia kena buktikan secara sumbangan langsung. Dalam kes yang saya kata 15 geran tanah tadi, memang dia sumbangan langsung lah. Dia dapat buktikan dia yang bisnes, dia yang beli, cuma masa beli tu dia bubuh nama isteri. Itu dia dapat buktikan lah. Dengan anak-anak pula yang menjadi saksi. Anak-anak pun jadi pecah dua. Ada yang menyokong mak, ada yang menyokong ayah tu lah. Itu tak apa, itu sumbangan langsung sebab dia dapat buktikan bisnes dia tu. So itu adalah isu-isu harta pencarian. Kemudian harta pencarian satu lagi yang kita kena bezakan juga ialah tentang dia panggil harta dapatan. Suami isteri dia memang dapat harta tu selepas mereka ini berkahwin, tetapi masing-masing dapat. Contohnya isteri ni dia kerja, kemudian dia seorang yang pekerja yang baik, maka bos dia bagi pengiktirafan dia 20 tahun, 25 tahun bekerja. So bos dia kata, saya hadiahkan dekat awak sebagai seorang pekerja yang setia dengan saya bagi sebuah kereta Bezar dekat awak, contohnya dekat isteri tadi. So kereta tersebut bukan harta pencarian sebab bukan diusahakan oleh si isteri itu bersama suami. Itu kita panggil harta dapatan. Walaupun dia memperolehi harta tersebut semasa perkahwinan, tetapi dia dapat tu bukan usaha bersama. Dia memang dapat hak dia secara pemberian kepada dia, ataupun dia terima pusaka daripada mak ayah dia. Isteri itu terima pusaka daripada mak ayah dia, ataupun suami terima pusaka daripada mak ayah dia, daripada keluarga dia. So harta itu kita panggil harta dapatan. Harta yang si suami dapat, harta yang isteri dapat. So dia bukan harta pencarian. So itu tidak boleh dituntut sebagai harta pencarian walaupun harta tu diperolehi semasa dalam tempoh perkahwinan. Sebab dia bukan berusaha bersama. Dia masing-masing kira nasib masing-masing. Nasib si isteri dia dapat daripada keluarga dia, contohnya harta pusaka tadi, ataupun dia dapatlah pemberian daripada bos dia ke apa ke, dia secara even kadang-kadang dia dapat lucky draw ke, dia dapat lucky draw kepada dia. So itu tidak boleh dituntut oleh pasangan sebagai harta pencarian. Dia panggil itu adalah harta individu. Kadang-kadang kena bezakan juga antara harta individu dengan harta pencarian. Dan perkembangan terbaru juga, sebab mahkamah syariah ni pun dia tidak mahu melayan tuntutan-tuntutan di mahkamah syariah yang terlalu banyak. Contohnya dia panggil satu lagi istilah, dia panggil harta keluarga. Harta keluarga. Sebab adanya tuntutan itu dia bukan tuntut sebagai harta pencarian, tapi dia tuntut sebagai harta pusaka.
si suami ni dia ada beberapa cawangan lah. Dia ada beberapa orang isteri kan. Abang Tesla, abang Tesla, glamour pula abang Tesla. Saya bukan abang Tesla lah, abang Tes je lah, Tes je. Tes lah, Tes. So kalau dia ada beberapa isteri, ada tuntutan, dia kadang-kadang bila beberapa isteri ni dia tidak akan jadi sama kadang-kadang. Contohnya perabot di rumah isteri kedua lebih cantik daripada perabot di rumah isteri pertama, sebab isteri pertama perabot lama je. Isteri kedua memanglah TV dia lebih ramping kan, TV yang kecil. TV pun dah jadi smart TV, sofa pun lebih ni. So berlaku juga tuntutan supaya harta-harta itu dikumpulkan. Maknanya segala perabot, segala barangan di rumah isteri pertama dicampur dengan barangan di rumah isteri kedua, dikumpulkan sekali, maka dijadikan harta pusaka si mati, si suami yang meninggal. Sebab kan kita belajar harta pusaka ni, apa-apa saja harta yang ditinggalkan oleh si mati, maka dia menjadi harta pusaka yang ada nilai, walaupun dia pakaian dan sebagainya. So ada juga tuntutan-tuntutan sebegitu, tetapi mahkamah telah pergi kepada satu lagi istilah, dia panggil harta keluarga. Dia tak nak jadikan benda itu sebagai harta pencarian pun tidak, harta pusaka pun tidak. Sebab beberapa hakim mengeluarkan ijtihad, dia kata ini adalah pembelian oleh si mati, keluarga tadi, suami tadi sudah pun membeli dan dia sudah pun menghibahkan ataupun dia sudah memberikan barangan tersebut kepada keluarga dia yang tu. Kalau dia bagi peti sejuk, mesin basuh, sofa, kapet, TV, segala peralatan dalam rumah tu untuk keluarga tersebut, maka ia menjadi harta keluarga, dia panggil harta keluarga tersebut, sehingga barang tersebut rosaklah. So dia tidak menjadi harta pencarian dan dia tidak menjadi harta pusaka. Sebab dia kira dia sudah membeli perkara-perkara tersebut untuk kegunaan sehari-hari keluarga tersebut. So dia pun tidak menjadi harta sepencarian. So dia bukan semualah, saya nak cerita ni, dia bukan semua menjadi harta pencarian. Di sana ada harta yang kita bawa, ada yang kita dapat, ada yang memang kita boleh guna sebagai harta yang sudah pun diberi kepada keluarga. Dia cuma sepencarian ini, dia adalah harta yang bercampur di antara suami isteri, yang kita susah untuk letakkan berapakah peratusan daripada suami, berapa peratusan daripada isteri. Cuma atas fizikal geran itu adalah milik seorang. Macam tu. Atas faktor-faktor tadilah. Faktor-faktor tadi, contohnya si isteri tak boleh buat loan letak nama suami. Isteri tak boleh pun kalau dia kat penalam merah, tapi dia boleh tentu atas pencarian walaupun dia kat penalam merah. Sebab dia isteri, so dia diberi secara equity, dia panggil, selepas mahkamah arahkan supaya harta tersebut dijual dan seterusnya, diberi 50% contohnya. Kemudian juga yang menjadi isu tentang macam mana nak bawa kes harta pencarian, sebab selalunya suami isteri ni masa dia baik tak ada apa-apa rekod lah. Isteri tak simpan pun apa yang dia tolong bayar installment rumah kan. Ataupun dia manalah simpan, dia bayar deposit rumah ke, ataupun income, contohnya dia ambil upah jaga baby jiran-jiran dia. So daripada jiran pergi hantar kepada orang tak kenal, jiran hantar kat dia. So satu baby 400, dia jaga 3 dah 1,200. So ada income dia kat situ. Daripada dia sekadar menjadi suri rumah, dia juga menjadi macam pengasuh kepada anak-anak jiran. So dia ada duit kat situ. So bila dia ada duit kat situ, kadang-kadang bila suami dia tak cukup untuk membayar installment kerana ada desakan untuk guna pada waktu-waktu tertentu, nak bayar ni, so dia kadang-kadang dia yang membayar. So kadang-kadang masa harmoni rumah tangga tu dia tak ada apa-apa bukti lah. Tidak ada apa-apa, bukannya dia nak berkira dengan suami dia apa semua, tapi akhirnya jodoh tidak panjang dan berlaku perceraian. So benda-benda macam ni, jika tidak ada bukti secara dokumentasi,
Jika tidak ada bukti secara dokumentasi, maka selalunya pihak isteri lah. Pihak isteri masih lagi boleh menuntut, dan dia kena buktikan secara keterangan lah. Kadang-kadang isteri ni dia rasa macam, alah susahnya aku nak tuntut, kemudian dia tak tuntut. Rugi juga. Rugi juga lah, sebab memang dia yang, sebab dia bagi duit tadi, itulah dia bagi duit dan dia ada income. Yalah, kadang-kadang orang bagi cash, dia tak simpan pun dekat bank. Macam mana dia nak buktikan dia ada income kan? Sebab dia macam suri rumah lah, sebab dia duduk kat rumah aja. Walhal dia jaga baby kan, dia jaga baby jiran-jiran sahabat handai tu kan. Dia bukan suri rumah saja, dia ada kerja-kerja dia yang ekstra tadi. So dia sepatutnya dapat lebih, bukan dapat 1/4 atau 1/3. Sepatutnya dia boleh 1/2 kan, sebab dia ada income yang dia dapat hasil daripada, contohnya dia jaga baby-baby tadi. Jadi pembuktian itu boleh dibuat dengan cara memanggil saksi. So yang isteri-isteri lah, isteri-isteri sana dia jangan juga cepat down atau tak sangka akan rumah tangga tak panjang, berlakunya perceraian atau berlaku poligami. Poligami pun dia boleh tuntut. Bila berlaku poligami dia boleh tuntut. Bahkan sebelum berlaku poligami pun dia dah boleh tuntut kan. Kes kalik samak tu sebelum berlaku poligami kan. Bila dia nak poligami, dia yang saman isteri dia, itulah prosedur dia saman isteri dia. Isteri dia buat saman balas, tuntutan balas. Bolehlah kalau nak poligami, tapi kena bagi dekat saya begini. Nak ambil sebuah banglo, sebuah penthouse, contohnya kan. So dia ada tuntutan balas pula, sebab dia sebenarnya dia nak tuntut atas pencarian dia lah. Nak kahwin boleh, cuma atas pencariannya begini. Itulah lebih kurang. Itulah yang cara yang paling betul. Gentleman kan, tak perlu buat media sosial pun. Sebenarnya betul-betul pergi kepada mahkamah nilai. Jadi kalaulah yang tak buat macam tu, tiba-tiba berlaku perceraian ataupun berlaku poligami ataupun berlakunya kematian, dan dia mahu menuntut harta perceraian itu lebih banyak daripada yang biasa, so dia boleh, selalunya dia kena lantik peguam lah. Dia kena lantik peguam. Peguam akan buktikan dengan cara keterangan, kita panggil keterangan bayinah. So jiran-jiran tadi dia boleh memberi keterangan di mahkamah. Dia akan cerita lah, betul lah dia jaga anak saya bayar dekat dia 400 bulan untuk seorang anak, bla 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 bla, dan akhirnya dia dapat lebih lah. Dia dapat lebih. Cuma saya nak ceritanya, maknanya si isteri tadi, bekas-bekas isteri tadi, dia tidak boleh melihat benda itu sebagai dia sudah tidak ada masa hadapan yang cerah untuk tuntut. Bukan, dia ada. Kadang-kadang benda-benda berlaku macam tu, kalau kes tu complicated lah. Contohnya si suami tu dia ada pula anak daripada bekas isteri yang lain, mestilah isteri ni nak tuntut anak tu akan jadi tak setuju. So benda-benda macam tu kadang-kadang dia perlu bawa ke mahkamah untuk mahkamah tentukan takat sumbang dan tentukan portion tadi. Jadi isteri-isteri tadi kalau ada kes yang sebegitu pun dia tidak boleh, mana dia ada harapan lah. Pembuktian itu tidak semestinya black and white. Dokumentasi pembuktian boleh dibuat dengan cara kita bagi keterangan bayinah di mahkamah. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita selit sikit tentang harta pencarian, sebab saya takut kalau saya tak selit, nanti kita akan tinggal apabila kita terus bincang tentang pengurusan pusaka lah, ataupun tentang faraid ini. Dan selepas daripada ni, saya ingat bulan depan kita akan sambung tentang wasiat. Sebab bila habis hutang, kita kena laksanakan wasiat si mati, barulah kita pergi kepada faraid. Faraid tu akan jadi panjang kita tu. So saya akan sentuh bulan depan sedikit tentang wasiat secara umum lah, sebelum kita pergi secara lebih detail. So saya ingat itu saja untuk pagi ini. Terima kasih atas kerjasama. Mohon maaf atas salah dan silap saya. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal-asri innal insana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.